Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala sahabatihi ghurril mayamin umana'i da'watihi wa qadati alwiyatihi wardallahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ketujuh kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan yang kita sering sebut bulan ini adalah bulan Al-Quranul Karim. Dan sudah tentulah kita mengambil ruang dan peluang dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk sama-sama kita baca Al-Quranul Karim. Bila kita duduk di rumah, mungkin kita tadarus Al-Quran dengan anak-anak, dengan anggota keluarga. Dan sudah tentulah sebahagian daripada perkara yang juga perlu kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim adalah cuba memahami perkara-perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya nak ajak kita bersama untuk cuba faham tentang ayat. Bila kita buka dalam Al-Quranul Karim, kita akan jumpa apa yang disebutkan sebagai ayat. Ayat. Satu, kita akan jumpa dengan surah ataupun kecil daripada surah. Kemudian selepas surah kita akan jumpa dengan hizib. Kemudian kita jumpa dengan juzuk. Itu yang disebut bilangan ayatnya 6,300 lebih. Kemudian bilangan surahnya 114. Bilangan juzuknya 30. Bilangan hizibnya 60. Itu tak ada siapa-siapa pertikaian ataupun tidak berlaku perbincangan. Cuma tentang jumlah ayat tu memang ada sedikit perbincangan, ada yang sebut yang popularnya tapi tidak tepat. Itu yang disebut sebanyak 6,666. Bahkan ada orang jadikan dia sebagai nombor kereta, pelik kereta dia 6666 pasal nak ambil ayat suci Al-Quranul Karim. Ala kulli halnya bukan itu yang saya nak bincang. Saya nak bincang adalah berkaitan dengan ayat itu sendiri. Ayat dalam bahasa Arab, ayat alif ya ta, ayat. Bila dalam bentuk pluralnya, dalam bentuk jamaknya disebut ayat. Ayat ni dia membawa makna tanda. Tanda kalau bila dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia membawa makna tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayatullah dalam Al-Quran, ayatullah dia ada 3 bentuk. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat yang disebut dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-6. Fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Nak tunggu hadis mana, nak tunggu bicara mana lagi setelah Allah dan ayat-ayatnya baru mereka nak beriman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala itu memaparkan di depan kita ini ayat, tanda-tanda. Nak tunggu tanda mana lagi yang kamu nak beriman. Jadi ayat yang ke-6 dalam surah Al-Jasiyah itu Allah Taala nak bagi tahu kata
Allah Ta'ala nak tanya kita sampai bila, sampai ayat mana lagi, ataupun kamu nak tunggu hadis, kamu nak tunggu bicara siapa lagi baru kamu nak beriman. Jadi tuan-tuan, para ulama kita menyebut, ini tuan-tuan boleh tengok dalam banyak karya, kalau karya lama dan juga karya semasa. Saya tengok contohnya dalam muqaddimah ataupun dalam bahagian yang pertama tafsir An-Nabulsi oleh Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi hafizahullah. Beliau menyebut perkara ini. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu secara umumnya ada 3. Ayat dengan makna tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama dipanggil dengan ayat al-kauniyah. Ayat yang berkaitan dengan alam ini. Al-kauniyah, ciptaan Allah, khalqullah. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam surah dalam Ali Imran lah, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman, ayat sebelum tu, inna fi khalqis, dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail, dan perubahan malam dan siang, la ayat, di sana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai mata hati, ulul albab, orang-orang yang cerdik. Siapakah orang yang cerdik itu? Kata Allah, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Secara umumnya manusia dia boleh bergerak dalam 3 bentuk tu, 3 posisi ni ya. Sama ada berdiri atau duduk ataupun berbaring. Itulah manusia. Kita tak mungkin tungging buyung dengan masa yang lama, kita tak mungkin berjalan dengan kepala dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut dalam 3 keadaan itu, sama ada berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring, mereka itu mengingati Allah. Wa yatafakkarun, dan mereka bertafakkur fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bulan, dalam penciptaan langit dan juga bumi. Tuan-tuan, ada ayat, nama dia ayat al-kauniyah, ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk alam ini. Itu yang disebut matahari, bulan, laut, bukit, gunung ganang, malam, siang, bumi dan seisinya. Dan disebut juga oleh para ulama sehingga dalam bentuk planet-planet yang lain yang mungkin kita tak nampak tapi kita boleh capainya dengan ilmu. Kita boleh capainya dengan ilmu. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah al-kauniyah. Apa yang Allah Ta'ala tuntut kepada kita, apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, wa yatafakkarun. Terhadap ayat Allah yang al-kauniyah, kita disuruh untuk berfikir. Kita berfikir sebab kalau kita berfikir, mudah-mudahan kita menjadi golongan ulul albab. Ada orang yang masuk agama ini melalui dia berfikir, tengok pertukaran malam dan siang, tengok tentang penciptaan langit dan bulan. Saudara Saiful Azwan, Pulau Pinang, antara orang yang minat untuk pergi ke laut. Bila dia pergi ke laut, dia tengok macam mana kebesaran Allah Azza wa Jalla, kebesaran dan kehaibatan Allah. Allah Ta'ala gambarkan melalui makhluknya yang pada sisinya terlalu kecil, dengan segala khazanah yang ada di muka dalam perut laut itu, dengan segala khazanah. Al-Quran sebut, kalau tuan-tuan perhati dalam Al-Quranul Karim, yang kita sedang berhampiran dengannya, kita sedang berdampingan dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala sebut sebanyak 47 kali perkataan al-bahr ataupun al-bihar. Laut dalam bentuk mufrad ataupun dalam bentuk lautan. Laut-laut yang banyak itu disebut dengan al-bihar. Berapa kali Allah Ta'ala sebut? 47 kali. Allah Ta'ala sebut tentang dia adalah sumber rezeki. Allah Ta'ala sebut kata dia itu adalah di dalamnya ada pelbagai khazanah. Allah Ta'ala sebut di sana ada kekayaan dan sebagainya. La ayat, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang oleh para ulama mereka menamakan itu sebagai ayat
Ayatullah al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah pada alam ini. Jadi kita tengok perkara tersebut, kita akan rasa akhirnya orang yang beriman dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu ciptakan ni bukan sia-sia, bukan saja-saja kamu buat ni. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, faqina azaban nar, hindarkanlah kami daripada api neraka. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah seorang tokoh yang asalnya ini antara orang yang termasuk dalam makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami iza faqihu. Sebaik-baik mereka dalam zaman jahiliyah, mereka juga akan menjadi sebaik-baik orang dalam zaman Islam apabila mereka mendalami agama, iaitulah Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal. Dalam peristiwa Fathul Makkah yang juga berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, Ikrimah di antara orang yang disebut, walaupun dia datang ke kelambu Kaabah, dia bergayut di kelambu Kaabah, Nabi kata dia ni tetap akan diperhitungkan. Dia tak termasuk dalam orang yang disebut oleh Nabi secara umum, izhabu fa antumut tulaqa, pergilah kamu, sesungguhnya kamu semua dibebaskan. Tapi dia ni tak termasuk. Dia ni tak termasuk. Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya dia buat keputusan untuk dia berhijrah, dia melarikan diri dia ke Yaman. Tapi bila dia naik dalam bahtera, dia naik dalam kapal untuk lari ke Yaman, di ketika itulah tiba-tiba datang ribut yang cukup kuat. Dan orang tak tahu nak cari siapa. Akhirnya orang cari orang Mekah untuk dia berdoa, dan dia berdoa. Iman dia dapat melalui satu tanda kebesaran Allah yang dipanggil Ayatullahil Kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah pada alam ini. Ribut itu yang menyebabkan akhirnya dia patah balik dan dia memeluk agama Islam radhiyallahu anhu, Ikrimah bin Abi Jahal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridainya. Salah seorang yang kita sebut sahabat Nabi kerana dia sempat bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, dan dia juga menjadi orang yang kuat mempertahankan Islam setelah mana dia memeluk agama Islam. Hadirin, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itu bahagian yang pertama. Semua alam ini itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam istilah Al-Quran dipanggil ayat, atau istilah ilmu dipanggil dengan Ayatullahil Kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah pada alam ini. Dan apa yang dituntut kepada kita dalam Ali Imran, Allah Ta'ala kata wa yatafakkarun. Dalam persoalan ini kita disuruh untuk bertafakkur, tengok ayat, tengok alam ini, tengok segala langit, tengok bumi, tengok laut, tengok daratan, tengok kepelbagaian. Dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala kata hatta tengok kepada kepelbagaian bahasa, kepelbagaian lahjah, kepelbagaian alun suara. Semua itu la ayat. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dipanggil dengan Ayatullah Al-Kauniyah. Ayatullah Al-Kauniyah yang pertama, tuntutan kepada kita bagi Ayatullah Al-Kauniyah adalah untuk kita tafakkur. Dua, dipanggil dengan Ayatullah At-Takwiniyah. At-Takwiniyah tadi Al-Kauniyah. Ayatullah yang kedua, Ayatullah At-Takwiniyah. Takwiniyah itu hejaannya adalah alif lam ta kaf waw ya nun ya ta marbutah. At-Takwiniyah. Takwiniyah ay af'alullah, dengan makna tanda-tanda kebesaran Allah pada tindakan Allah, pada perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah Taala buat, tsunami, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang sedang kita hadapi hari ini, COVID, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala hantar mai makhluk yang tak nampak pun, sampai parlimen tak boleh bersidang, sampai masjid ditutup. Ayatullah At-Takwiniyah. Ini dipanggil dengan Ayatullah At-Takwiniyah. Di mana Iram, di mana Ad, di mana Samud, mana habis pokok ni, duduk tang mana? Ayatullah At-Takwiniyah. Itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk takwiniyah. Allah Taala bertindak. Sekali Allah Taala bertindak, Allah Taala boleh buat macam-macam perkara. Tuan-tuan tengok dalam Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan kaum Saddum. Kaum Saddum, kaum Nabi Allah Lut alaihi salatu wasalam. Allah Taala kata apa? Faja'alnaha 'aliyaha
safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan bahagian bawahnya ke atas dan bahagian atasnya ke bawah. Kami terbalikkan bumi. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahf ini adalah antara tanda-tanda yang dipanggil dengan tanda-tanda kebesaran Allah takwiniyah, pada perlakuan, pada tindakan Allah Azza wa Jalla. Ashabul Kahf, mereka tidur lama mana? 300 sinin. Mereka tidur selama 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan lebih tambah lagi selama 9 tahun. 309 tahun. Tapi Al-Quran bagi tahu, kata mereka duduk dalam keadaan yang tak jadi apa pun. Tak jadi apa pun. Maksudnya itu antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala at-takwiniyah, pada perlakuan Allah, ataupun kita sebut kata pada af'al, pada tindakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayatullah at-takwiniyah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tindakan ni, kita nak kena buat apa? Al-Quran bagi tahu. Surah Ar-Rum. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, berjalanlah kamu di muka bumi, melanconglah kamu ke muka bumi. Ustaz Zaini pi ke China, pi ke mana, tengok semua, pi tengok di semua di muka bumi ni, fanzuru, kemudian kamu kena tengok kaifa kana aqibatul mukazzibin, bagaimana akibat kepada orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana kota Petra. Kita tak berbincang tentang siapa yang mengasaskan kota tersebut, tapi kota Petra sudah tentu ratus tahun, ribu tahun sebelum daripada kita. Bagaimana kota itu dibangunkan yang cukup kukuh. Kita pergi tengok. Tujuan dia apa? Fanzuru, lihatlah, telitilah, perhatilah, ambillah iktibar. Ayatullah at-takwiniyah. Kita pergi tengok tentang Ashabul Kahf sebagai contoh. Ya, tanpa membincangkan di mana yang tepat, sebab orang sebut kata gua Ashabul Kahf ni, gua Kahf Ashabul Kahf, gua Ashabul Kahf ini, itu banyak tempat orang pakat mengaku. Di Jordan kata ada satu tempat yang dipanggil dengan gua Ashabul Kahfi. Di Syria juga ada mengaku. Di Turki juga ada sebut. Di sana ada Ashabul Kahf. Ala kulli halnya, di mana pun Allah Subhanahu wa taala suruh kita tengok ni kesan-kesan ni pada tindakan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Fanzuru, perhatilah, tengoklah. Tengok macam mana kesan tsunami. Kesan tsunami. Tengok macam mana kesan kepada Ashabul Jannah dan sebagainya yang disebut dalam Al-Quran, ataupun tak yang disebut dalam Al-Quran, ataupun tengok apa yang sedang berlaku di depan mata kepala kita ni. Ini sebahagian daripada ayatullah at-takwiniyah. At-takwiniyah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah pada pencipta, pada perlakuan Allah, pada tindakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatullah al-kauniyah, tugas kita apa? Tafakkur. Kita disuruh untuk berfikir. Tengok ayat Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadi daripada air ini setiap perkara yang hidup. Kita tengok ini, kita fikir, tafakkur. Tafakkur itu boleh menambahkan nuansa ilmu, boleh menambah orang yang dalam bidangnya akan bertambah berfikir, orang yang dalam bidang ayat dia tambah lagi inovasi dia dan sebagainya. Dan untuk orang biasa, kita berfikir dengan kadar pemikiran kita, yang akhirnya yang paling penting akan mendatangkan rasa apa? Rasa kita berasa kata betul hanya kita, kerana Tuhan kita itu adalah Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ayatullah at-takwiniyah yang kedua ni, kita disuruh untuk meneliti, tengok untuk ibrah. Tengok di 2004 yang sebahagian kita dah hidup waktu tu, sebahagian kita tengok apa yang berlaku kepada Aceh. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar dengan kita melihat kepada perkara tersebut. Kita tengok di kota Kuala Muda, kita tengok di Phuket, kita tengok di tempat-tempat yang seumpama ini, dan apa yang sedang kita hadapi ini pada hari ini, sebahagian daripada ayatullah at-takwiniyah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah at-takwiniyah pada af'al, pada perlakuan ataupun pada tindakan Allah
qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Yang ketiga dipanggil dengan ayatul Quraniyah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam Al-Quran. Atau ayat Quran tu, ayat Quran. Ayat Quran juga adalah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia mukjizat yang besar yang diberikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ayatul kauniyah kita disuruh untuk fikir, kalau ayatul takwiniyah kita disuruh untuk melihat, kalau ayatul Quran, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kita disuruh untuk apa? Allah Taala sebut dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang penuh dengan keberkatan yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, liyadabbaru, untuk kamu tadabbur. Lam tu adalah lam ta'lil lah. Ustaz Abu Amru, Ustaz Hamim yang duk tengok bersama dengan kita ni, liyadabbaru, untuk kita tadabbur. Tujuan Al-Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, untuk kita tadabbur. Lalu bila kita buka ayat suci Al-Quran, tadabbur itu adalah permainan perasaan sebenarnya. Bagaimana kita meneliti ayat tersebut. Bila kita baca ayat tersebut, macam mana kita rasanya. Dia bukan tafsir, dia tak memerlukan kepada penelitian, tapi dia bagaimana sebenarnya setelah kita melihat ayat tersebut, kita tanya tentang diri kita dan apa rasa kita. Itu adalah tadabbur. Dan tadabbur ini kepada orang yang membaca Al-Quranul Karim, kalau dia hanya sekadar baca sahaja tanpa tadabbur, apa berlaku? Al-Quran bagi dua pilihan saja. Pilihan kamu yang pertama, kamu baca dengan tadabbur, ataupun pilihan kamu yang kedua, kamu baca Al-Quran, kamu tidak tadabbur, kamu tidak ambil apa nama manfaat daripada Al-Quranul Karim. Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kamu dikeraskan. Allahu a'lam. Ada hadis yang menyebut kam min qari'il Quran wal Quranu yul'inu. Berapa ramaikah orang yang membaca Al-Quran tetapi akhirnya Quran melaknatnya. Allahu a'lam. Mungkin ada sebahagian orang menyebut wal Quranu yul'inu, itu Al-Quran melaknat semula kepada qari'ul Quran, bukan sekadar persoalan tajwidnya, tapi persoalan kerana dia baca Al-Quran, Al-Quran tak sampai kepada jantung hatinya, Al-Quran tidak ditadabbur olehnya. Antara ciri golongan khawarij, mereka baca Al-Quran Al-Karim, tapi Al-Quran Al-Karim tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka baca sehingga Nabi SAW sebut ibadah mereka bukan sebagai ibadah kamu. Nabi sebut kepada siapa? Kepada para sahabat tentang golongan khawarij. Mereka baca Al-Quran Al-Karim sampai pucat-pucat muka, tapi mereka tidak tadabbur. Tadabbur adalah kunci yang cukup penting bagi kita yang menjadi orang yang membaca ayat Allah dalam bentuk Al-Quranul Karim, ayatullah Al-Quraniyah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang berada di depan mata kepala kita. Jadi dalam Al-Jathiyah Allah Taala kata, kalau itulah ayat-ayat Allah yang turun kepada kamu, yang duduk di depan mata kepala kamu, ayatul kauniyah, ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah pada alam ini, ayatullah at-takwiniyah, tanda-tanda kebesaran Allah pada tindakan Allah Azza wa Jalla, dan ayatullah Al-Quraniyah, ayat-ayat Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau sampai itu pun kamu masih tak beriman, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Tak tahu nak mai hadis mana lagi, nak mai bicara mana lagi, nak mai peristiwa mana lagi yang akan menyebabkan kamu beriman kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Alhamdulillah, perkembangan di negara kita, alhamdulillah, kita tengok akhir-akhir ni, alhamdulillah, dah ramai orang semua mula sebut tentang tadabbur. Satu yang mungkin asing kepada kita 15 tahun, 10 tahun yang lepas, orang tak sebut tentang tadabbur. Tapi alhamdulillah sekarang ni orang mula sebut tentang tadabbur. Ada usaha-usaha baik yang dilakukan untuk menubuh center tadabbur, untuk berbincang tentang tadabbur, memperbanyakkan hasil tadabbur, menulis tentang tadabbur ini, kerana tadabbur adalah sebahagian daripada kunci untuk membawa orang rapat dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama, mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan orang yang diampun olehnya, dan mudah-mudahan kita bersama akan termasuk dalam kelompok orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang jalan untuk bertakwa kepada Allah itu antaranya adalah menjadi Ahlul Quran, orang yang sentiasa rapat dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi hujah kepada kita, dan Al-Quran tidak akan menjadi hujah ke atas kita. Al-Quran akan menjadi peguam kita di hari akhirat kelak.
bukan dia menjadi peguam ke atas kita ataupun terhadap kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama, selamat meneruskan kehidupan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan kita dapat menjalani puasa ini dalam keadaan yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Apapun keadaan yang sedang berlaku di keliling kita dengan PKP dan sebagainya, tapi kita ambil ruang dan peluang ini untuk kita memperbanyakkan lagi taqarruban, untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal, yang antaranya adalah melalui Al-Quranul Karim. Wal afwa minkum, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.